Assalamualaikum dan selamat datang ke video ini. Dalam video ni kita nak bincangkan Kirchhoff Rules, macam mana kita nak apply Kirchhoff Rules. Kita ada satu soalan, so kita buat soalan yang mudah sahaja. Okay, so ini kita ada EMF 1. Sorry kalau tak nampak, saya gerakkan semula ke sini. So sini kita ada EMF 1 bersamaan dengan 6 volt. Internal resistance untuk bateri ni 2 ohm. R1 8, R3 10, R2 12 dan EMF 2 8 volt. Jadi langkah pertama adalah kita akan menanda dulu arah EMF bateri yang positif. Okey, so kita ada negative terminal, positive terminal, bermaksud penambahan elektrik potential nanti kalau dalam arah ni bermaksud penambahan elektrik potential tu adalah positif 8. Kalau kita menambah arah ke bawah, dia akan jadi negatif 8. So kita tandakan dulu arah penambahan elektrik potential, negatif ke positif potential. Sini sama juga, bawah negatif, so maksudnya pertambahan elektrik potential akan bertambah dalam arah ke atas. Okey, elektrik potential akan bertambah daripada negatif ke positif. So ini arah dia lah. Okey. Kemudian kita akan tengok junction rules. So junction, kita ada dua junction. Kita namakan ini A dan juga ini sebagai B. Okey, A ataupun B, tak kisah mana-mana. Okey, saya sengaja pilih supaya arah current tidak diberi. So kalau dalam soalan yang macam ni arah current tidak diberi, kita akan pilih sendiri. Dan kita dah tengok dalam video yang paling awal tadi, tak kisah arah current yang kita pilih macam mana, kita akan dapat jawapan dia juga. Sebab kita cuma sedang membuat penambahan saja. Dia punya hasil tambah elektrik potential dalam loop ni akan jadi kosong akhirnya. So tak kisahlah kita tambah macam mana pun. Okey, jadi dekat sini kita ada dua loop. Ini loop yang pertama, ini satu close loop yang pertama. Okey, dekat sini kita ada lagi satu close loop yang kedua di sini. Okey, jadi kita ada dua close loop dekat sini. Okey. Alright. Okey, kita pilih lah. Kita pilih. So katalah kita buat sini sebagai masuk. Jadi ini keluar, ini pun kita buat keluar. Jadi yang penting kita mesti ada masuk, kita mesti ada keluar. Jadi ini kalau kita label sebagai I1, yang ini kita akan label sebagai I2, yang ini kita akan label sebagai I3. So I1 kalau daripada junction yang atas, so dia menghala ke bawah lah kan. Sebab dia pada junction ni dia menghala ke bawah lah. So sini I1. Okey, kalau dia keluar daripada junction A, bermaksud dia akan masuk dalam junction B. So dia keluar daripada somewhere, mesti ada tempat yang dia masuk. So ini adalah I2 masuk. So I3 pun sama, dia keluar daripada junction A, dia akan masuk dalam junction B. So sini adalah I3. Jadi kita tulis dulu Kirchhoff first rules. Daripada junction A dan juga junction B, kita dapati bahawa I1 iaitu sum of I in, kita tulis dulu sum of I in into the junction akan sama dengan sum of I out of the junction. Jadi kita ada yang masuk adalah I1. Kalau kita tengok pada junction ni so yang masuk adalah I1 dan dia keluar, yang keluar daripada junction adalah I2 plus I3. Boleh So saya gerakkan sedikit. So I2 plus I3. So kita boleh rearrange equation ni. Kita akan dapat I1 minus, saya padam dulu. Dekat sini kita dapat I1 minus I2 minus I3 equals to kosong. Okey, boleh Jadi ini akan jadi kita punya persamaan yang pertama Persamaan yang pertama. Okey, jap, macam mana nak label? Kita label, kita gerakkan ke sana sikit Jadi ini akan jadi persamaan kita yang pertama. Okey, boleh Jadi kita akan solve simultaneous equation lah dekat sini. Alright, so sekarang kita nak apply Kirchhoff second rules. So second rules mengatakan bahawa sum of electric potential dalam closed loop mesti equals to 0. So bermaksudnya kita nak mula daripada mana? So kita pilih satu point. Kita senang, kita mula daripada sini lah. Kita ambil ini, point ni. Okey, kemudian kita akan tambah dalam satu closed loop macam ni So kita naik ke atas Jadi dia cakap sum of EMF akan sama dengan
potential IR. So EMF dalam circuit ni kita naik ke atas. So sama arah dengan EMF pertambahan potential. So sama arah, kita bergerak sama arah, nampak Kalau dekat sini kita nak buat loop tu pun boleh yang macam ni. Supaya nak menunjukkan arah kita menambah tu. Macam tu pun boleh, nak tambah kat sini nak tunjukkan bahawa kita menambah macam ni So kita naik ke atas, kita dapat nilai dia 6. Okey, so 6 positif. Ada lagi tak? Kita jalan lagi sekali, jalan. Okey, kita double check, tak ada. Okey, so tinggal 6 sahaja. Alright, bersamaan dengan okey, macam ni So okey, selalunya kalau saya mengajar di kelas, saya akan minta pelajar sediakan tiga highlighter yang colornya berbeza. Okey, sebab apa? Saya nak minta dia highlight ni, wire ni, laluan ni. Okey, siapa yang lalu dalam laluan ni? Katalah ini satu jalan kan. Siapa yang lalu dalam ni? I1, I2 ataupun I3. So yang lalu dalam jalan ni, kalau kita perhati ni, jalan ni adalah I3 tau. So I3 ni, ini adalah jalan dia. Ini adalah laluan dia ni. Ni. Semua ni dia lalu. Ini dia lalu ini dan ini. Nampak So kalau kita tengok, dia ada lalu dua resistor. Satu dekat sini 2 ohm. Sekali lagi dia lalu lagi sekali I3 juga 8 ohm. Jadi kita terus boleh tambah lah, sebab current yang sama. Jadi kita terus boleh tambah. Kita tulis 2 tambah 8 bersamaan dengan 10. Okey, kemudian pula kita gerak arah ke sini kan. Kita gerak arah macam tu kan, naik ke atas. So kalau kita tengok, current kita pun follow arah pergerakan kita. So nilainya positif lah. So 10 nilai R dia. So I dia adalah I3. Jangan lupa label kena letak I3. Okey, kemudian kita nak close loop kita ni. So kita bermula di sini, kita dah 2 tambah 8 sebab current sama. Ini dengan ini currentnya sama. So 2 tambah 8. Okey, kita turun ke bawah. Sekarang ni kita punya current dah berubah tau. Daripada I3, sekarang bukan lagi I3 dalam wire ni. Dalam laluan ini, dalam jalan ini. Okey, kalau saya akan minta rakan-rakan untuk highlight ni, laluan ni, highlight. Kalau highlight ni, contoh ini warna purple, yang ini warna merah. Kita akan nampak ini satu laluan yang berbeza, sini pula satu lagi laluan yang berbeza. Boleh So kalau kita highlight ni warna lain, kita akan nampak sini adalah current yang berbeza, iaitu current I1 dan resistance dia adalah 10. So arah pergerakan kita sama dengan arah kita menambah potential adalah sama dengan arah current. Nampak sama So kita boleh terus letak tambah. Dia punya nilai adalah 10 bersamaan dengan 10 I1. Jadi ini akan jadi persamaan kita yang kedua. Jadi persamaan yang kedua. Okey, sekarang kita nak tengok loop kita yang kedua pula di sini. Okey, katalah loop yang kedua kita sengaja pilih kita punya starting point kita dekat sini. Bermaksud kalau kita nak lukis loop tu, kita akan nak buat penambahan yang macam ni macam tu. Maksudnya kita nak close loop kita macam tu. Turun ke bawah Okey, sengaja kita buat macam tu Okey, so kita turun, kita nak tengok EMF kita dulu. Okey, bertentangan dengan arah pertambahan elektrik potential. So bermaksud kita punya nilai yang pertama, saya turunkan sedikit. Kita punya nilai yang pertama adalah negatif 8 EMF kita. So sebab kita bergerak ke sini, so EMF pertambahan ni ke atas, kita bergerak ke bawah. So maksudnya kita bergerak negatif 8 lah. Kalau positif 8 ke atas. So kita bergerak ke sini sebab kita dah pilih arah dia turun ke bawah. Okey, kemudian kita lalu. Okey, dekat sini tak ada resistor. Kemudian kita naik laluan merah ni tadi, yang kita highlight sebagai merah tadi ni. Okey, sini current ini dengan current yang ini berbeza Berbeza sebab dia masuk dan dia sudah dipecahkan kepada dua individu yang berbeza dekat sini. So sini adalah I1. So ini dalam arah bertentangan dengan current. So kita akan tulis bersamaan dengan 10 I1. Okey, bersamaan dengan 10 I1, kita gerakkan sedikit. Bersamaan dengan negatif 10 I1. Negatif disebabkan oleh arah yang bertentangan dengan arah current. Okey, kemudian yang atas pula ada satu lagi, yang ini. Okey, kita dah naik sini, kita turun. Sini tak ada resistor, so tak ada masalah.
So kita naik, dah jumpa satu, kita dah tulis dah negatif 10 I1. Okey, naik, kemudian lalu lagi sekali. Nampak? Ada satu lagi yang kita lalu. Satu lagi resistor yang kita lalu. Resistor R2 di atas ni. So ini nilai ni, nampak? Dan arah kita bergerak ni adalah bertentangan dengan arah current I2 dekat sini. So kita akan tulis negatif 12. So sini kita akan ganti dengan negatif 12. I berapa? Cuba tengok I berapa. So dekat sini adalah, kalau saya naikkan semula, dekat sini adalah I2 Jadi negatif 12 I2. Kemudian kita terus berjalan. Okay, kita dah tutup kita punya loop. Loop kita dah tutup sampai balik ke titik asal. So ini akan jadi persamaan kita yang ketiga. Alright. Okay, macam mana kita nak selesaikan dia? So cara kita nak selesaikan dia, kita boleh terus type dalam calculator. Okay, saya akan tunjukkan macam mana nak masukkan nilai. Ini kita punya calculator. Jadi sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan nilai dia. So pertama kita tekan mode. Okay, dekat sini kita akan pilih yang ini nombor 5, equation. Kita tekan 5. Okay, kemudian kita akan pilih form yang kedua ni, bentuk yang kedua ni. So dia ada A perkali B, C dan D. So kita tekan 2. Okey, sekarang ni dia akan keluar bentuk matrix macam ni. So kita akan masukkan nilai perkali Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang ini akan menjadi macam X, Y dan Z tau. So perkali X dekat sini adalah 1, sebab dia 1 tak ada nombor depan dia kan. So kemudian kita tekan enter. So dia akan pergi pada perkali B. Perkali B adalah negatif 1. Enter. Perkali C juga negatif 1. Okey, D kita adalah kosong. So masukkan kosong. Okey, tekan enter. So kita akan masukkan pula equation kita yang kedua. Okey, berapa kita punya perkali I1? Perkali I1 kita adalah 10. Nampak sini 10 positif 10. Okey, tekan enter. Perkali I2, ada tak I2 dekat sini? Tak ada. Bermaksud perkali dia adalah kosong. Jadi kita tekan kosong, tekan enter. Okey, perkali 3 juga adalah 10. Kita masukkan 10. Okey, tekan enter dan nilai D kita adalah 6. Okey, tekan enter. Kita akan disuruh masuk equation yang ketiga. Kita punya I1 perkali dia adalah negatif 10. Okey, I2 negatif 12. Negatif 12. I3 kita dalam equation ni tak ada jadi perkali dia adalah kosong. So kita masukkan kosong, kita tekan enter. So dia punya nilai D adalah negatif 8. Negatif 8. Tekan enter. Okey, tekan enter. Kita akan dapat nilai X Nilai X tu bermaksudnya adalah nilai untuk I1 lah. So kita masukkan di bawah ni, di sini. Okey, rakan-rakan boleh cuba sendiri. Kalau saya check daripada saya punya calculator ni, kita punya nilai I1 bersamaan dengan, kita tulis di sini I1 bersamaan dengan 0.45 ampere. So kita tekan equal sekali lagi tekan equal sekali lagi, kita dapat pula nilai Y. So kita tukar dalam decimal. Y adalah 0.29. So I2 sama dengan 0.29 ampere. Kemudian Y kita tekan lagi sekali. Z, okey, semua kita dapat positif 0.15 ampere. So I3 bersamaan dengan 0.15 ampere. Okey, semua nilai positif. Apa maksudnya? Kalau ada negatif, adakah nilai kita tu salah? Tidak So kita dapat nilai positif semua, bermaksud arah yang kita pilih ni untuk I1, I2 dan I3 memang betul. Arah dia adalah arah itu. Arah je betul. Okey, boleh faham arah dia betul. Kita pilih arah yang betul lah. Maksudnya betul lah ni arah dah ni. So tak perlu ubah lah arah, tak perlu mention apa-apa lah. Betul lah. Sekiranya salah satu daripada nilai ni kita dapat negatif ataupun kesemuanya negatif, bermaksud arah yang kita pilih ni semuanya terbalik. Maksudnya kalau yang ke bawah ni, kalau kita dapat negatif I1 ni, kita dapat negatif 0.45, maksudnya arah sebenar I1 adalah ke atas. So kalau I2 ni kita dapat negatif 0.29, arah sebenar I2 adalah ke kiri. So sekiranya I3 ni kita dapat negatif 0.15, arah sebenar I3 adalah ke kanan. Macam itulah.
Tapi disebabkan kita dapat semua positif, saya pun tak tahu dia punya outcome dia apa. Jadi kita dapat semua positif, bermaksud arah yang kita dah pilih ni adalah arah yang sebenar lah. Okey, saya rasa itu saja bahagian Kirchhoff Law. Jadi rakan-rakan boleh cuba soalan-soalan dalam buku tutorial ataupun dalam buku pasia. Boleh tengok soalan-soalan dalam buku, boleh cari, boleh praktis supaya lebih cekap lah. Jadi kesemua benda yang perlu dibuat untuk Kirchhoff Law, untuk selesaikan soalan Kirchhoff Law, saya rasa saya dah tunjukkan. Sekiranya kurang, lepas ni saya akan tambah lagi. Okey, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini memberi manfaat. Jadi sekian, terima kasih daripada saya.